Baik, jadi sekarang kita masuk kepada topik yang kelima, iaitu berkenaan dengan elektrik motor. Ya. Dan di hujung topik ni kita ada kuis. Ya. Kuis macam semalam. Alright, jadi kuis saya akan bagi soalan dan awak kena jawab dalam masa yang saya beri. Kemudian ambil gambar, kemudian email kepada saya gambar tu. Okey? Baik. Jadi topik elektrik motor ni kira sambungan kepada topik yang keempat semalam. Topik keempat semalam kita belajar berkenaan dengan elektrik kan? Alright? Dan kita dah buat kontes. Hari ni kita sambung lagi bab elektrik ni. Um, iaitu kita belajar alat-alat yang digunakan dalam bidang jana elektrik power. Ya, kuasa elektrik. Ya, itu kita belajar berkenaan dengan motor. Ya, kemudian kita belajar berkenaan dengan generator dan yang ketiga kita belajar berkenaan dengan transformers. Right? Tiga benda itulah yang kita akan belajar dalam topik yang kelima ni. Right. So kita mula dengan motor ya ataupun elektrik motor. Oh, dah hantar Jap saya check ada ke tak. Okey, sila batuk tutup mulut ya. COVID. Okey, Faizal Nur, saya dah dapat dah Okey, baik. Okey, kita mula dengan elektrik motor. Apa dia elektrik motor? Elektrik motor ialah satu electromechanical device that converts electrical energy to mechanical energy. Ya, jadi semalam kita dah belajar berkenaan dengan energi kan. Ya, salah satu dia adalah electric energy. Salah satu dia adalah electric energy. Jadi kita dah belajar energi ni kita boleh convert. Ya, jadi motor ni dia menukarkan electric energy kepada mechanical energy. Ya, mechanical energy ni adalah pergerakan lah, tenaga kinetik. Ya, jadi motor menukarkan tenaga elektrik kepada pergerakan. Menukarkan tenaga elektrik kepada pergerakan. Ya, dan mechanical energy yang dihasilkan tu banyak kegunaan dia lah. Ya, to rotate pump, impeller, fan, blower. Ni mouse ni boleh nampak Boleh Ustaz. Okay, to rotate pump, impeller, fan, blower, to drive compressor, to lift materials. Ya, dan sebenarnya motor ni memang banyak kegunaannya hingga kan 70% of electric load ni digunakan untuk menggerakkan motor je. Ya, memang banyak kegunaan. Asalkan ada benda berpusing, motor lah tu. Ya, kipas, dalam aircon, dalam kereta, semua pakai motor. Alright? Okey, bagaimana suatu motor berfungsi? Okey, semalam kita dah belajar yang kalau arus elektrik mengalir, dia akan menghasilkan medan magnet. Ya. Jadi, kalau kita alihkan arus elektrik pada suatu dawai itu akan jadi magnet. Ya. Dan kalau kita dekatkan dengan satu magnet lain, jadi dawai itu dia akan berinteraksi dengan magnet. Ya, bergantung kepada dia punya pole, dia punya kutub. Ya. Jadi kalau north dengan south, dia akan menariklah. Kalau north dengan north, dia akan menolak. Alright? So, apa yang kita buat? Kita akan buat suatu loop ya, pada dawai itu macam dalam rajah nombor 2 ni ya, dan kita alihkan arus elektrik. Ya, jadi bila kita alihkan arus elektrik, contohlah loop yang belah kiri ni dia akan jadi north, kita dekatkan dengan magnet north, jadi north dengan north dia akan menolak. Ya, dan di hujung ni kita letak macam axle supaya dia boleh berpusing. Ya, jadi north dengan north dia akan menolak. Ya, kemudian untuk motor ni kita ada suatu alat kat hujung kita panggil commutator yang tujuan dia untuk tukar arah arus elektrik. Ya. Dia kena tukar arah arus elektrik sebab apa? Katalah bahagian belah kiri ni north kan. Ya. Bila dia berputar je, bahagian yang north tu bila sampai kat sini dia kena jadi south supaya
kutub south ni boleh menolak dia balik pula, ya. Dan dia pusing. Jadi pole ni, loop ni, setiap setengah putaran dia akan kena tukar arah arus elektrik dia, ya, supaya kita punya loop ni boleh sentiasa berputar, ya. Untuk menukarkan arah arus elektrik tu kita pakai alat kita panggil commutator, ya. Commutator ni yang ni lah, dia sebenarnya bulat tapi tengah-tengah ni dia terpisah, ya, dia ada gap. Itu commutator yang digunakan untuk menukarkan arah arus elektrik, ya. Kenapa kena tukar arus elektrik? Sebab setiap setengah putaran dia punya kutub ni dia kena bertukar jenis, ya. Jadi kalau ini north, setengah putaran dia kena tukar jadi south, setengah putaran lagi dia kena tukar jadi north balik, macam tu. Alright? Okey. Jadi the pair of forces tu akan menghasilkan torque to rotate the coil, ya. Dan sebenarnya untuk motor dia ada lebih daripada satu loop, ya. Ini satu loop je kan, tapi sebenarnya dia lebih lah, ya. Several loops on an armature, ya, to provide a more uniform torque. Alright, boleh faham? Boleh. Ya, bolehlah sikit-sikit, ya. Boleh, Doktor. Okey. Jadi elektrik motor ni dia terpecah kepada dua, ya. Bergantung kepada sumber tenaga elektrik dia, ya. Sama ada alternating current motor ataupun direct current motor, ya. Jadi kalau alternating current motor tu sumber tenaga elektrik dia adalah arus ulang-alik lah, AC, arus AC, ya. Kalau DC motor sumber tenaga elektrik dia adalah arus DC, arus terus. So dia terbagi pada dua. Yang saya tunjuk tadi, yang ini adalah untuk direct current punya motor, ya. Kalau dia pakai armature, kalau dia pakai armature lah ni, commutator. Kalau dia pakai commutator ni, dia adalah direct current. Armature yang loop ni adalah armature. Alright. Kemudian direct current ni dia terpecah kepada dua, sama ada separate excited ataupun self excited. Alternating current pula dia terbagi pada dua, synchronous dengan induction. Induction pun terbagi kepada dua, sama ada single phase ataupun three phase. Alright. Ini rajah motor, ya. Di mana komponen bagi suatu DC motor dia ada kita punya field pole, ya, yang akan jadi north dengan south pole bila dia menerima arus elektrik, ya. Kemudian kita ada armature. Armature ni adalah kita punya pole yang berada di tengah-tengah antara magnet tu, ya. Kita punya loop tu lah yang berada di tengah-tengah antara magnet, ya. Jadi dia akan bersifat magnet bila arus elektrik mengalir, ya. Dan armature ni yang bersambung dengan drive shaft, ya, untuk menghantar beban. Alright. Dan kita ada commutator iaitu yang overturns current direction in the armature. Alright. Okay, sifat-sifat bagi DC motor ni ialah speed kita boleh control dia punya speed, ya. Speed control without impact power supply quality. Cara dia adalah kita changing the armature voltage ataupun kita change the field current. Okay. Dan DC motor ni adalah restricted use sebab untuk low dengan medium speed application, ya, speed dia tak laju, dan untuk clean dan juga non-hazardous area saja, ya. Sebab dalam tu dia banyak sentuhan, ya, sentuhan commutator dengan brush, ya, yang menyambung antara commutator dengan armature tu, ya. Jadi dia boleh ada spark, jadi dia tak boleh kawasan yang hazardous. Okay. Dan DC motor ni lebih mahal daripada AC motor. Okey, jenis elektrik motor yang kedua adalah AC motor, ya.
AC motor ni perbezaan dia dengan DC motor, AC motor sumber tenaga elektriknya memang dah ulang-alik. Ya. Jadi dia dah tak payah guna commutator. Ya. Jadi dia ada dua part saja, iaitu yang stator dan rotor. Di mana stator ni ialah part yang stationary, rotor adalah part yang berputar. Ya. Jadi sifat dia speed difficult to control untuk AC motor. Okey. Kita ada dua jenis, synchronous dengan induction motor. Kita tengok induction motor. Jadi dia ada ni ya, kawasan yang stator dengan rotor. Rotor ni yang berputar, stator ni yang tak berputar. Jadi apa yang berlaku? Electricity akan supply to stator. Stator ni akan dapat arus elektrik. Bila dia dapat arus elektrik, dia akan menghasilkan magnetic field. Jadi magnetic field ni moves around the rotor. Jadi electric field ni dia akan berpindah ke rotor. Bila magnetic field ni berpindah ke rotor, dia akan menghasilkan arus elektrik di rotor. Dan bila terhasil arus elektrik di rotor, rotor pula jadi magnetic field. Dan magnetic field ni kita akan buat jadi dia berlawan dengan magnetic field dalam stator, menyebabkan rotor tu berputar. Dan AC motor ni dia lagi kompleks lah, sebab dia punya phase antara stator dengan rotor tu dia kena betul supaya dia boleh berlawan. So dia lebih kompleks lah untuk setting kepada AC motor ni. Okey, boleh faham ya? Boleh? Semua senyap? Boleh. InsyaAllah. Jadinya yang penting yang awak kena ingat ialah motor menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Electrical energy kepada mechanical energy, iaitu daripada elektrik kepada pergerakan. Itulah motor. Alright. Okay, next alat yang kedua adalah generator. Kita nak belajar berkenaan dengan generator. Okey, apa dia generator? Generator ni, sekejap kita minum dulu. Nak setting ni lah. Belum keluar lagi link. Okay. Sorry ya. Anak pun nak ada kelas. Anak pun nak ada online kelas sekejap lagi. Nak kena standby. Alright. Jadi alat yang kedua adalah generator. Generator ni dia adalah terbalik kepada motor. Tadi motor menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal. Generator pula dia menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. So terbalik. So generator ni dia menghasilkan tenaga elektrik. Generator. Generator ni genset lah. Genset yang biasa kita dengar tu kan. Genset menghasilkan tenaga elektrik. Jadi dia menukarkan tenaga mekanikal. Tenaga mekanikal ni adalah pergerakan lah. Sebelum kita nak hasilkan genset tu, kita kena start dia dengan gerakkan dia punya blade kan, kipas tu kan. Jadi bila dia bergerak, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi dia menukarkan tenaga mekanikal kepada tenaga elektrik. Alright. Macam mana dia boleh menghasilkan tenaga elektrik? Konsep yang sama juga macam motor. Iaitu kalau motor tadi kita bagi tenaga elektrik, loop akan berputar. Kalau generator pula kita putarkan loop, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Tu dia terbalik. Okey. Jadi bila kita move the coil, kita induce current in a coil by moving magnet inside it. Jadi dia akan menghasilkan arus elektrik. Dia boleh antara dua lah. Sama ada kita gerakkan loop, magnet kekal, ataupun kita gerakkan magnet, loop yang kekal. Dia boleh antara dua. Macam dynamo basikal. Siapa pernah tengok dynamo basikal? Basikal dulu tu yang ada lampu tu kan? Jadi bila roda berputar, yang dia putar tu magnet dia tu yang putar. Loop belah dalam kan?
Siapa pernah tengok dynamo basikal tu? Dulu macam saya lah pernah tengok kan. Betul. Dia magnet tu yang luar tu, dalam dia tu adalah loop. Ya, jadi magnet tu yang berputar. Okay. Jadi sama ada magnet yang kita putar ataupun loop kekal ataupun loop yang berputar, magnet yang kekal. Ya. Tapi kedua-dua dia menghasilkan elektrik. Ya. Jadi one type involve rotating a coil inside the magnet, other type involve rotating a magnet inside a coil. Ya. Dan kedua-duanya menghasilkan alternating current. Ya. Generator dia akan hasilkan alternating current saja, AC current saja. Ya, dia tak boleh hasilkan direct current. Ya, sebab apa? Tadi kan masa kita belajar bahagian motor tadi, kita ada commutator kan? Commutator ni kerja dia menukarkan arus elektrik setiap setengah loop. Dalam generator ni, kita tak ada commutator. Kita paksa loop tu berputar, jadi yang terhasil arus tu jadi ulang-alik. Okey? Sebab tu arus elektrik yang dihasilkan oleh generator adalah arus alternating current. Sama juga konsep macam jana kuasa. Jana kuasa yang besar yang menghasilkan arus elektrik, jana kuasa di empangan ke apa, dia menghasilkan arus ulang-alik. Sebab apa? Dia guna konsep yang sama ni. Kita putarkan blade. Di dalam di antara magnet. Putarkan blade di antara magnet. Okey, jadi sebab tu tenaga elektrik yang kita dapat dalam rumah tu semua adalah alternating current. So inilah konsep dia tadi. Untuk generator, kita ada loop kita yang warna merah ni, kemudian kita ada magnet. Jadi apa yang dibuat dalam generator, kita paksa loop ni berputar. Bila loop ni berputar di antara magnet, dia akan menghasilkan arus ulang-alik. Alright? Boleh? Senyap je. Boleh, Cik. Boleh, Doktor. Okey, baik. Boleh. Device yang ketiga adalah transformer. Ya. Tapi saya rasa transformer ni saya skip. Ya. Kalau awak nak tahu juga, boleh baca. Boleh? Okey. Boleh. Sebab apa yang ni tak masuk dalam kuis. Ya. Jadi kita nak limitkan, nak pendekkan masa kita untuk online untuk memudahkan mana-mana kawan kita yang internet dia tak kuat. Okey, so boleh baca ni berkenaan dengan transformer. Ya, transformer pun penting juga. Kat situ ada konsep dia. Transformer ni digunakan dalam proses penghantaran power, menghantar elektrik daripada jana kuasa ke rumah kita. Ya, jadi biasa kita dengar apa ni substation transformer ya. Semua ada ni di rumah, di bangunan-bangunan, di shopping kompleks, mana-mana bangunan semua ada transformer. Di kawasan perumahan pun kita ada nampak substation transformer ya. Ni siapa yang kerja TNB ni dia pakarlah ni. Ada yang kerja TNB ke kat sini? Ada? Ya. Tak ada. Kontraktor TNB tak ada Kontraktor ada. Tapi Cashman ada. Chargeman pakar ni. Patut semalam tu dia kacang lah tu soalan berkenaan dengan arus elektrik ni, Chargeman. Ke dia yang jawab soalan dia semua? Untung. Abang kontraktor. No comment lah, Doktor. Okay, alright. Okay, semua dah ready untuk buat quiz? Kuis. Korang. Quiz. Doktor. Cepatnya kuis. Quiz berkenaan dengan tadi je, motor dan generator saja. Okey. Boleh? Okey, baik. Jadi sila keluarkan kertas sama macam semalam. Type boleh kan doktor? Apa? Type je boleh kan? Selai je. Kertas A4. Tak pakai kalau type buka works boleh tak? Wah, boleh type pun boleh. Type pun boleh.
Siapa yang guna komputer, laptop, bolehlah pakai Word. Yang ni type je ni. Ya. Kejap ya, saya nak buat soalan kuis dia. Okay, macam semalam soalan kuis saya akan post dalam WhatsApp ya. Okey. Oh, jap. Tak stop lagi record.